Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang ni sedang bersiaran di warung Pak Abu di Kuala Selangor. Yang mana seperti biasa saya memulakan hari saya sebelum saya memulakan ceramah pagi ni di Jeram, Kuala Selangor. Saya memulakan hari saya dengan minum susu Al-Am. InsyaAllah dengan susu ni kita akan dapat rasa fresh badan, bertenaga kan. Jadi pada semua boleh dapatkan. Dan di kesempatan ni saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua subscribers yang telah subscribe dan follow YouTube saya di Syamsul Debat TV. Jadi ajak kawan-kawan semua, ajak saudara semua untuk terus subscribe. InsyaAllah anda akan mendapat sajian hidangan rohani yang mana dapat melihat video-video terbaru daripada saya. Dan begitu juga saya ucap terima kasih kepada semua atas sokongan dan dorongan diberikan. Mudah-mudahan saya terus kuat dan bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan. 1, 2. Kajak Ilham kajak dah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan Imam bersama Tuan Kuasa Surau Taman Jujur Sikamat, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam satu majlis yang sangat mulia, satu majlis yang sangat baik, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sebab malam ini bukan senang kan. Hari Ahad malam Isnin ada pasar malam, ada macam-macam lah kan. Ada orang nak siapkan barang sekolah anak lagi, ada orang nak macam-macam lah hari Ahad malam ni. Ada drama Ketujuh yang sadap hari Ahad punya kan, macam-macam kan. Jadi walau macam mana pun kita memilih untuk berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur. Jadi apabila berada dalam majlis ilmu ini, malaikat akan mencatat pahala untuk kita walau apa pun yang kita lakukan di dalam majlis ilmu ni, termasuklah tidur. Jadi tak ada masalah, siapa nak tidur, tidurlah. Tak ada rasa kecil hati dah. Yang nampak ni kan, time lain payah nak tidur, tak dengar ceramah, orang mana nak tidur. Tidurlah. Tak ada masalah tu kan. Saya tak ada marah tu, kenapa tidur tu, tak ada saya marah tu kan. Dah memang bangsa agama tidur kan. Kono pula ponik pun nak siang tadi dia kenduri pula ke mana tahu, masak ke apa. Ini malam ni kau tolak lap apa nak buat kan. Tapi ada pahala walaupun duduk dalam majlis ilmu kau tolak lap pun ada pahala tapi pahala tidurlah. Pahala tidur dalam majlis ilmu. Hari ni kita membincangkan satu tajuk yang telah dipilih, hidup berkasih sayang. Bila sebut hidup berkasih sayang ini, dia open, tak kira. Mungkin juga kasih sayang dalam keluarga, mungkin juga kasih sayang sesama masyarakat, mungkin juga kasih sayang sesama umat. Jadi itu sebabnya kalau kita ikut Nabi, kan, Nabi sayang siapa, maka kita pun sayang macam Nabi sayang. Kalau nak ikut sunnah Nabi lah, pertama Nabi sayang isteri-isteri Nabi, maka kita kena sayang isteri-isteri kita. Kalau sebut macam tu, ramailah perempuan marah. Kalau ramai benar lah isteri-isteri pula. Tak, sebab ramai lelaki, jadi isteri. Jadi orang perempuan tak ada isteri macam mana? Sayang pasangan kita, sayang suami kita, sebab Nabi sayang pasangan dia. Itu hanya tertakluk yang normal sahaja.
Maksudnya jantan kau makan jantan tak kira tu dosa lagi dapat. Jadi laki kepada isteri, suami kepada isteri, dan isteri kepada suaminya. Itu pertama. Kedua, Nabi sayangkan ahli keluarga Nabi, maka kita kena sayangkan ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayangkan sahabat-sahabat Nabi, maka kita kena sayangkan sahabat-sahabat kita. Nabi pagi je semayang, Nabi 3 hari tak nampak, Nabi akan tanya sahabatnya, Umar mana dah 3 hari tak nampak? Mana pergi Saidina Abu Bakar ni? Mana pergi Abu Bakar dah 3 hari aku tak nampak dia. Maknanya kalau siapa pergi surau, tanyalah mana pergi Situn tu. Contoh bukan nama sebenar. Mana pergi Situn, dah seminggu tak nampak dia. Tu sunnah Nabi tu. Tanya khabar. Mana pergi si Haji apa tu? Mana pergi si Din nama tak nampak. Contoh. Dia kahwin. Contoh. Bukan Din ni lah. Din lain. Contoh kan. Contoh. Jadi makna kata bila dia dah tanya tu pun tanya khabar, maknanya sayang kat sahabat-sahabat dia. Jadi Zainuddin pun dah lama tak cari saya. Kan? Saya kira boleh kira lah berapa tahun dah. Tiba-tiba teragak ni abu jumpa kan. Si baik dia ingat saya. Tapi tak macam Nabi lah. Nabi 3 hari dah tanya dah. Dia dah berapa tahun baru tanya. Macam tu lah lebih kurang. Jadi makna kata tu tanda sayang juga. Sayang sahabat-sahabat kita, termasuk jemaah-jemaah kita ni. Dan yang keempatnya, ni paling penting, Nabi sayang umat Islam selagi mana dia berpegang kepada syariat Islam. Jadi makna kata selagi mana orang tu berpegang pada Islam, kita kena sayang dia. Lain pada tu Nabi tak ajar. Lain pada tu Nabi tak ajar. Oh dia ni geng belah sana, dia ni geng belah sini, jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Oh dia ni geng ketua kampung lama, kau jangan baik dengan dia. Tu pun Nabi tak ajar. Dia ni geng ni, jangan. Nabi tak ajar. Imam ni aku tak sukalah imam yang ni, aku suka imam yang dulu sebab imam yang dulu baik dengan aku. Contohlah. Kan? Macam-macam. Kita sendiri yang memazhabkan diri kita dengan cara yang tak betul. Sedangkan kita semayang datang ni semua sama. Adakah hari ni yang datang kan, yang semayang tadi kan, siapa yang berpendapatan 5,000 ke atas saf pertama, yang pendapatan bawah 5,000 saf kedua, yang 3,000 ke bawah saf keempat, B40 saf ke-6 ke bawah. Ada, mana ada. Siapa datang doreh, dia lah depan. Macam tu kan. Jadi makna kata selain pada tu Nabi tak ajar. Malahan Nabi cukup sayang dengan kita. Sebab sahabat pernah tanya, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, aku paling rindu umat akhir zaman. Terkejut sahabat. Macam mana pula kau boleh rindu umat akhir zaman? Kan? Macam mana pula? Siapa umat akhir zaman? Kita lah. Kenapa pula? Macam mana aku tak rindukan mereka? Mereka boleh taat pada perintah Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Yang datang ni majlis ilmu, seekor pun tak pernah tengok Nabi. Saya pun tak ada nampak. Dalam mimpi, kalau kita mimpi jumpa Nabi pun tak berani cerita dengan orang. Sebab tahu atau tidak kan? Betul tak? Mana kata kita kena sayang Nabi kita. Jadi makna kata bila diajar tentang kasih sayang ni, tak dapat elak cerita pasal kejiranan kita. Bila sebut tentang jiran, siapa jiran kita? Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa jiran kita ya Rasulullah? Nabi jawab, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu macam mana pula ya Rasulullah? Tanya ke Nabi. Nabi senyum, Nabi kata kau ikut saja. Rupa-rupa zaman kita ni baru jumpa rumah flat, rumah apartmen, jiran atas, jiran bawah. Tapi yalah, golak juga kan. Tapi masalah makna 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Wajib baik. Wajib baik. Nampak tak? Macam saya ni tak wajib lah, sebab saya jauh daripada sini, lebih 40 rumah. Kadang-kadang masalah tak sampai 40 rumah. Pakai ni ke apa? Macam kau jap bunyi, kau jap tak?
Umat luar. Oh, letak lah. Kau pegang lah banyak lah. Ayo, sah. Macam TV yang buat liputan malam ni. TV 3 ada, TV 2 ada, TV 9 ada. Jadi, mana kata wajib baik. Pek belah kiri, pek belah kanan, depan belakang, atas masalah, tak payah pek buluh. Sabarlah rumah tak baik. Macam mana tu? Nabi kata sesungguhnya dia tidak beriman. Dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Apa hal? Siapa dia Rasulullah yang kau cakap tak beriman ni? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Orang ni orang tak beriman. Maknanya, orang yang menyakitkan hati jiran itu tak beriman. Jadi nak ukur, nak cakap kita ni beriman tak beriman, ukur dulu baik tak dengan orang taman jujur ni. Macam tu. Tapi ada orang jawab, saya tak baik dengan dia orang benar, saya baru first time datang sini. Contoh ada orang yang datang daripada luar. Sebab saya difahamkan banner ada 50 pasang ini. Sampai ke Somban 2 orang jumpa banner ni. Kita tadi pun ada roadblock kat depan tu, tahan tak bagi masuk SOP, takutkan ramai mana. 50,000 tak kurang nak datang sini tadi. Tapi Zainuddin dah cakap dia tak terhad nak jaga SOP. Jadi makna kata kono baik. Kan kono baik. Jadi makna kata kita dengan jiran kono baik. Kalau kita tak baik dengan orang, jangan berani-berani cakap kita beriman. Makna nak ukur iman, kena ukur hubungan baik kita dengan jiran kita. Habis macam mana pula kan? Kita susah nak baik dengan jiran kita, macam mana pula? Ialah dia keluar pagi pukul 5 pagi dah keluar. Macam-macam syuting drama buat contoh. Kan? Walaupun dia tak nak ajak, tapi macam itulah cerita. Pukul 5-6 pagi dia dah keluar. Jiran sebelah rumah pula pukul 10 pagi keluar, tengok kereta dia dah tak ada. Payah juga kan? Kadang-kadang kita balik, dia belum balik lagi, syuting sampai 2-3 pagi. Pak, tak boleh sompak pun tidak, macam mana? Payah juga kan? Habis macam mana cara? Ada satu cara nak selesaikan masalah orang taman jujur, nak baik satu dengan lain. Satu cara paling senang, pergi surau, settle. Jangankan 40 kiri, 100 kiri, 100 kanan pun boleh baik. Kan? Pergi surau dengan syarat, lepas bagi salam janganlah berkecapui balik. Lek-lek lah dulu. Ikut imam. Imam zikir, kita zikir. Imam doa, kita amin. Yo. Habis tu walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Bersalam semua. Sekarang tak salam, dia cana lah. Sallallahu, macam tu dulu. Walaihi wasallam. Baik jumpa kan. Jadi mana kata adalah jumpa ataupun nampak. Macam tu angkat tangan. Adalah sikit kan. Tak pergi surau memang tak ada harapan. Susah. Kan? Lepas 5 tahun baru dia tahu jiran dia Samsul Debat. Nah, jiran dia baru tahu kan. Contohlah kan. Jadi makna kata memang kena baik. Jadi bila sebut tentang hidup berkasih sayang, teringat saya kisah bagaimana Nabi sendiri. Nabi pada satu ketika Nabi bergurau senda dengan anak dan cucu dia. Ada cucu dia, ada anak dia naik dekat belakang dia. Macam Nabi ni jadi kuda lah. Dia usik kepala Nabi. Kemudian sahabat kata, macam mana lah Rasulullah boleh biarkan cucu main kepala itu. Dia perhati. Kemudian dah habis itu semua berbaris. Nabi cium seorang-seorang dahi cium. Kemudian tersentuh hati sahabat yang tengok tadi. Ya Rasulullah, aku sendiri pun tak pernah cium dahi anak aku macam tu. Apa Nabi jawab? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak layak untuk disayangi. Itu sebab jangan salahkan anak kita. Kalau anak kita tak sayang kat kita, tanya balik masa muda mari macam mana cara kita buat anak itu. Kadang-kadang tak semua tu. Sebab saya pergi ke rumah orang tua-tua. Kan? Orang tua-tua rumah Sri Kenangan kat Seremban ke, saya tengok rumah baru-baru ni, rumah jagaan orang tua-tua di Kajang, saya pergi baru ni kan. Kebanyakannya berpunca daripada
Yang ramai lelaki pula tu. Kebanyakan masa muda cari duit ke sana kemari, kemudian bila dah tua dah tak terdaya balik, baru nak balik ke bini dengan anak, anak dengan bini tak nak terima. Ada juga anak yang dah diajar dengan duit, diajar dengan duit, dengan kebendaan, akhirnya bila rumah tanah, tanda rumah tu dah ditransfer, ditukarkan hak milik kepada anaknya, dihalau ke anak tu keluar. Banyak kes macam tu. Dan pelbagai lagi. Jadi itu sebabnya kasih sayang ni. Kita sebut hidup berkasih sayang. Kasih sayang. Sebab apa kita kena hidup kasih sayang? Hidup kasih sayang, lawannya apa? Lawannya adalah hidup benci dendam. Jadi sekarang ni pilihlah nak hidup yang macam mana. Orang yang hidup benci dendam, insya-Allah pendek umur. Orang yang hidup berkasih sayang, orang semua doakan baik-baik untuk dia. Jumpa orang senyum, sekarang senyum tak nampak, pakai mask deh. Kan? Tapi nampak mata kecil tu tahu senyum. Tahu senyum macam tu lah, tahu senyum tu tahu dah. Kan? Iya, kalau orang tu dia kenal orang tu, dia tengok tu koning pun tahu dia tengah senyum. Tahu. Koning tahu koning, kening tahu. Kau tak faham lah. Mengado tak faham. Kan? Orang kelupu boleh faham, orang serambat lah tak faham. Ya, jadi makna kata berkasih sayang, insya-Allah senang hidup. Jangan cari musuh. Sebab apa? Sebab hidup di atas dunia ini sementara sifat apatah lagi yang ada dalam dunia, lebih lagi sementara hidup dalam dunia sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Apa yang sementara dalam dunia? Pertama, suami isteri sementara. Sementara. Isteri aku paling pandai masak kek sekamat ni, kau tak tahu kau? Wah, dia cakap. Pagi esok tu samput mati. So tak tahu masak dia dah. Apa yang cakap tadi? Anda wana cerita kan? Sementara. Tu sebab sementara kena bimbing isteri kita bawa ke jalan yang diridai oleh Allah. Suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada? Oh mak cerita Suami bagi duit banyak sebulan. Besok laki terperanyat, tercokik sudu mati. Hilang 2,000 sebulan. Tercokik sudu. Tengah menyudu ditorit dekat bini. Abang! Grab! Langsung teradak kata kak. Langsung mati. Hilang 2,000 sebulan. Jadi nak bangga apa? Tak ada bondo sementara. Kan? Kedudukan, pangkat, kuasa. Sampai masuk habis. Ada kedudukan, jawatan dalam. Oh dia pegawai paling besar sekali dalam pejabat tu. Sampai masuk pencen. Di dekat tepi tu. Duduk sana kat tiang pencen. Tak cakap orang dah termasuk yang bercakap ni. Saya pun dah dapat kat pencen tau. Saya pergi hotel tunjuk kad pesara saya. Dapat 10%. Ayo. Saya pencen muda. Kan? Jadi makna kata Tuhan ni bagi kita sementara pangkat ni. Tak percaya, cuba kita tengok. Contoh ketua kampung lah. Pengusi KRT kau. Pengusi satu penduduk. Sampai masa dia letak jawatan, ganti orang lain. Tak ada hilang jawatan tu. Sebabkan dia dah letak jawatan, maka terkuburlah persatuan ni. Tak ada, ganti orang lain. Ganti. Kan? Ini tak ada masalah. Saya lagi risau nak ganti orang lain. Ketua lorong sementara. Mentari sementara. Sampai masa tukar orang lain pula. Kita kerja, berhenti kerja, buka jawatan kosong. Berpuluh ribu orang minta jawatan yang sama. Barak sementara. Ni tak sah nak lagak-lagak. Melainkan dia dah lah pencen. Tapi masa hidup makin tak sombong. Orang kau nak berurusan dengan dia. Kau dah pencen ni janganlah kau bawa diri jauh pula. Tambah-sama lah tolong masyarakat kat sini. Join persatuan, join surau. Nampak? Mana dia tu diperlukan. Tapi kalau orang dah tak nak kita, dia ada tak ada sama yo, tak adalah kan. Dan yang ketiganya, duit, harta, semua sementara. Kalau ingatlah masa kecil-kecil main lah, tak payahlah kecil dalam 20-30 tahun lepas, kita pergi ke Ampangan tu, kita nampak rumah besar-besar. Ingat tak depan Sri Ampangan tu? Godang-godang rumah. Ke Palu Jaya, rumah besar. Saya naik bas sekolah main lalu situ. Kalau dia dapat duit, kalau ada duit dia nak beli rumah besar je. Hari ni orang heran pun dia nak rumah tu. Sebab ada berlambak rumah besar. Dalam Paruh-Jaya tiba-tiba ada SIGC. Kan? Tiba-tiba ada Forest Heights.
Forest Height pun pakai prisin, nyampah aku. Kan? Prisin satu teh. Nak jadi Putrajaya lah kan. Tak apalah. Tapi dah banyak rumah basah-basah orang nak tak heran lah. Kan? Macam tu juga dengan kereta. Mak basah kereta Zainuddin tiba-tiba masuk zoom bawa kereta basah. Contohlah. Berapa lama kereta basah ni? Paling lama pun seminggu. Lepas tu dah orang nampak kereta lain lagi basah pula. Macam tu ya. Kan? Samsul debat datang ni Azia. Kan? Itu yang tadi dia tak roti mula sampai tu. Kan? Lepas tu reverse lagi. Sah jauh parking. Dia takut dengan orang nampak Azia kat depan ni. Agak lah. Tentu kan. Tapi saya tak ada apa dah. Okey. Saya okey, tak ada masalah. Dia kata demi keselamatan dia. Parking jauh sikit. Sini jalan kan sempit. Okey lah. Jadi makna kata tak payahlah kita nak berbangga-bangga dengan benda dunia. Dan jangan kita lupa ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi ditemani oleh malaikat apa? Malaikat maut. Apa? Secara nongah jawab. Malaikat apa? Jibril. Apa takutlah jawab. Makin pakai emas makin tak bunyi pula. Malaikat Jibril. Ingat tak waktu salah satu peristiwa, saya tak nak cerita penuh lah, panjang cerita Isra Mi'raj ni, makna dia memang kena panggil lagi lah, tentulah kan, wajib lah, cubalah tak panggil, tengoklah kan, dia punya ayat tu wajib kan, main lagi kan. Tak, dalam peristiwa tu, ingat tak yang dia ternampak salah satu peristiwa tu, seorang perempuan tua bongkok 3. Kemudian Jibril kata apa? Wahai Muhammad, itulah dunia. Ingat ya, ini ketika zaman Nabi ni. Dia sebut itulah dunia. Dah tua sangat dah wahai Muhammad. Tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dah kata dunia ni tua. Zaman kita lebih lagi. Apa ya tanda-tanda kiamat yang tak ada? Cuba cakap. Nah, anak menjadikan emak dia sebagai hamba dalam rumah. Dah ada. Ada. Buang anak banyak. Dah ada. Tanam anak hidup-hidup. Zaman jahiliah hanya perangai bawa balik. Lagi teruk. Zaman jahiliah dulu buang anak perempuan. Sekarang tak kira. Buang, bunuh mana boleh. Yang jantan sibuk nak jadi perempuan. Kalau dah senapang tu senapang lah. Tak payahlah sibuk nak jadi perempuan. Siap bangga lagi pakai telekung depan Kaabah. Peti cakap tak ada apa-apa pun. Sekarang tengok. Tak ada apa-apa ke ada apa-apa. Tengok. Tuhan bagi bala tunai semua rasa. Nak cakap apa? Jadi tu sebab dunia ni dah nak kiamat benar. Kalau kita sadarlah. Kalau tak sadar pun nak buat. Dengan tahap itu pun surau masih tak ramai. Kan? Masih tak ramai. Masjid makin lama makin kurang pula dah nampak. Contoh. Tapi tak cakap orang sini di sini okey, sini ramai yang tang surau. Kan? Ramai waktu. Malah lempah sampai keluar bawah kemah tu nampak. Kan? Saya ingat malam ni tak kurang 20,000. Saya kira macam tu lah. Yang lalu lalang tadi pun saya kira. Tu yang sampai tu. Kalau tidak sampai 20,000 dah. Mana kata Allah uji kita ni. Jadi dalam keadaan kita ni, dalam ni, itu sebab hidup berkasih sayang ni penting. Penting. Bila berkasih sayang ni, kita dalam hati kita akan jadi baik. Bagaimanakah standard persaudaraan dalam Islam? Ada 2 standard. Standard yang pertama, nama dia ithar. Ithar ni maknanya kita mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Dapat tak buat macam tu? Contoh lah. Sekarang kan, lepas ni kan ada makan. Contoh. Kalau tak silap saya lah, kalau ikut gerak hati saya, ada makan apa ni? Ada ke tidak? Ada. Ada. Dah siap bungkus kan? Untuk orang ramai. Jadi bila orang ramai pergi ambil makanan tu, sekarang ambil. Tinggal 3 bungkus je lagi. Sekarang belakang kita ada lagi 5 orang. Ni kalau dah ambil ni makna ada 2 orang tak berasuh. Jadi kita ambil keputusan, tak apa bang, ambil lah bang. Tak apalah, saya tak ambil. Dapat tak macam tu? Mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Kebanyakan kita zap dan ambil, kau pandailah kau tu kan. Itu ramai macam tu.
Orang nak pinjam kereta kita, tolonglah bang, rumah dia banyak kereta, 5-6 biji kereta macam Yuska. Ini asal tu kopi o ais lagi Ni special. Ini betul nampak. Ini betul adab. Cawan dia beralih. Ini tengok ni tadi. Mana dah alih? Walaupun mangkuk bagi kan. Asah betul lah. Mana sampai lah kan. Mana sampai lah. Tapi betul ni adab nama ni. Barulah kita dulu ke orang jemput minum, orang pun capai terima kasih banyak. Contoh. Budak sekarang macam ni jemputlah minum. Orang asam betul. Orang tua-tua dulu kalau bagi macam ni apa dia buat? Dibayar pam dia balik kopi je macam miskin mana. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud miskin tu miskin adab. Kan? Aduh bagi orang macam ni. Cawan IKEA je. IKEA mak IKEA. Tak kira tu. Macam ni tak ni. Punya adab. Mangkuk bagi. Beralih. Ini cerita adab betul. Imam Malik kata apa? Biar dia ilmu tak tinggi tapi jangan tak ada adab. Ya. Kan? Belanja tak pandai tapi bagus benda tu. Hormat orang tua. Berkenan buat bini. Yalah. Selesai. Apa susah? Dia tu kan gaji tinggi, pangkat pegawai, tapi adab tak ada. Mampulah dia. Orang tak nak kat dia. Betul tak? Iya. Lalu depan orang tua dulu bukan menunduk dah, minta izin. Pakcik, saya tumpang lalu depan. Lalu. Punya baik Dulu macam tu. Pakcik lalu belakang pun minta izin. Pakcik lalu belakang, jangan lalu depan. Dia bolo sana. Kok berlagu lah dengan hantu belakang tu, jangan lalu depan. Tak tahulah, you tidak tahu cerita yo. Yo dulu macam tu. Ni baru cerita bab kopi o ais langsung keluar cerita adab. Yo. Makna dia dah tanya dah. Penceramah agama minum apa? Nampak tak? Cuma dia tak tanya penceramah agama makan apa. Aku nak tengok kan. Kalau tak kami hun tak ada kan. Ayo warna golak tu macam yo ke? Tak ada saja ya. Syukur. Tapi makna kata bab adab tadi betul. Oh dulu macam itulah. Nabi pun sendiri bab adab. Tengok Nabi macam mana. Nabi dengan orang tua, Nabi tak tinggi suara. Tengok. Macam mana Nabi nampak orang perempuan tua yang kutuk Nabi. Dia hamun Nabi. Macam-macam sebut perempuan tua buta. Kawan-kawan ni, sahabat-sahabat orang kata nak dibalis dekat orang tua tu. Nabi kata jangan. Kemudian satu hari Nabi lalu nampak orang tua tu tak ada. Mana pergi makcik yang selalu ada kat sini. Padan muka dari Rasulullah. Dah sakit tak boleh bangun. Padan muka. Jangan Nabi kata. Nabi boleh pergi pula rumah dia, bawa makanan, suap ke dalam mulut. Cuba kalau kita dapat peluang menyuap orang yang mengutuk kita hari-hari. Macam mana kaedah suapan kita? Tolong cakap sikit. Diradak dalam tokak. Mampu kalau lagi baik. Agak alah. Tapi kita tak. Tapi Nabi tak macam tu. Sebab apa? Terbukti apabila setelah kewafatan baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah, apakah amalan yang biasa Nabi Muhammad buat semasa hidup dia. Salah satu dia pergi rumah orang tua tu disuapkan makanan. So Sayyidina Abu Bakar pun cuba buat. Pergi kat rumah orang tua tu, dia ambil air uti tu, siap colup dengan air tu. Colup dengan air, kemudian disuap dengan lembut. Bila suap ke orang tua tuluah balik. Ui dia tu. Diludah balik. Mana orang yang selalu suapkan aku tu? Dia suap lagi lembut daripada kau. Bayangkan akhlak Nabi. Nabi boleh suap lagi lembut daripada Sayyidina Abu Bakar suap dengan tahap orang tua tu mengutuk dia hari-hari. Cuba fikir. Macam itulah Nabi kita. Nampak tak? Kita hari ni yang heran bukan kata orang tua yang ngutuk kita. Orang tua yang membesarkan dia pun dia tak boleh nak jaga elok-elok. Macam mana cakap? Ingat dah besar, dah kerja kilang, dah ada pangkat besar, kerja kat Kuala Lumpur, maka dia boleh tongking amat sesuka hati dia. Kurang hajar punya budak. Apa kata orang Jawa tu, cilik-cilik mahmudar, buat gede nyusah ke orang, bukan macam tu lah. Kecil-kecil tak nak mampu dah besar nyusah orang. Macam tu lah ya.
Betul, cerita betul sekarang ni. Hari ni krisis budak-budak hari ni. Semua orang tolong ambil perhatian. Budak-budak hari ni yang main motor peduli, tak hormat orang tua, rem sana, rem sini. Ragut sana, ragut sini. Masalah sosial puncanya apa? Puncanya adalah adab tak ajar daripada awal. Tu punca. Cerita betul. Tu saya cerita tadi ni nampak benda ni kocik ya. Tak, memang betul. Memang bab adab ni. Dah disebut Imam Malik bab adab. Nabi pernah duduk berbual. Sahabat ni tengah seronok bercerita, dia duduk dihimpit kaki Nabi. Nabi tak, kau cerita gagak lah kau himpit kaki dia ni. Tak. Nabi tahan, dia sakit. Orang Arab main bukan kocik saya dah. Semua lagi besar pada Zainuddin. Duduk himpit kaki Nabi. Nabi tak ada, aduh sakit tak ada. Nabi tahan ya. Tu Nabi. Mbak, adab tu, cerita adab. Dulu orang tua-tua dulu kan. Assalamualaikum, salam. Ya cik, mak ada. Ada cik, cik nak jumpa mak. Kejap cik saya panggil mak. Cik duduklah dulu. Tutup TV, pergi dapur. Maknya lama bona. TV dah sadap cerita tu. Nak ajak aku ni kahwin. Tu pun adab ya. Hari ni semua pakai WhatsApp, apa malah. Tapi senang lah, betul lah. Dah sakit lutut nak jalan jauh. Telefon lah, telefonnya. WhatsApp, telefon. Assalamualaikum. Ada nak pergi makau tapik lah. Kaki sakit. Tak apa, apa hal itu? Anak ada nak nikah. Bukan dia nak nikah kah itu? Itu tak apa kerja mati semua. Kahwin mati, kahwin mati. Yang ni kahwin lagi ni. Contoh lah kan. Ngajak. Ayolah insyaAllah. Kau telefon ni pun dah okey dah tu. InsyaAllah. Adab. Ngajak. Nampak? Macam tu lah. Cik duduk dulu cik saya panggil mak je. Mak pun keluar lah lama lah berburak la ilaha illallah copek la ilaha illallah lama kan sudah balik habis dah cerita tu tak TV dah habis fresh. Dulu mana ada Beyond, mana ada record tak ada. Bongi hilang mood itu. Budak sekarang macam mana? Assalamualaikum, salam. Ya cik, mak ada cik, ikut belakang. Dalam rumah teres Taman Jojo, tengah pula tu. Ikut belakang, duduk belakang tak ada lah tu. Tak, yang rumah teres tu belakang tu pergi kotak-kotak. Dah rumah ini mana pula bukan ni, salah kira pula. Kena kira balik semula. Macam kan? Cerita betul. Ni cakap apa? Nabi dah ajar dah semua. Tu sebab tu sebab kita ni hidup berkasih sayang. Hidup berkasih sayang, baik semua, sayang semua. Sayang isteri, sayang suami. Itu dia. Nabi dah ajar semua dah. Baca khutbah takhir Nabi. Nanti AJK surau, tengok AJK surau print kan teks khutbah takhir Nabi tu. Frame kan, gantung. Semua orang baca. Tengok balik, yang ni dah baik belum? Ni dah baik belum? Ni dah baik belum? Itu khutbah takhir Nabi sebelum Nabi wafat. Dikatakan selepas Nabi wafat, ada yang kata 3 ke 6 bulan lepas itu Nabi wafat, ada yang kata dalam 1 tahun 2 tahun lepas itu Nabi wafat. Tapi itulah pesanan takhir Nabi. Dan Nabi pesan sila sampaikan kepada mereka yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini. Maknanya sampai kat kita. Mudah-mudahan yang kemudian lebih memahami daripada mereka yang hadir pada hari ini. Itulah. Macam-macam dia pesan Antaranya dia pesan seperti mana kamu mempunyai apa dia kata? Seperti mana kamu mempunyai harta kekayaan kamu, ingat di dalamnya ada hak muslim yang lain. Maknanya zakat, sedekah, tolong orang. Betul duit tu duit gaji kita, tapi dalam tu ada hak orang lain. Tu sebab kalau kita keluar zakat semua kalau kita ni sedekah semua insya-Allah tak ada masalah orang Islam susah. Sebab apa? Terbukti ketika zaman Umar Abdul Aziz dulu tak ada orang timur zakat. Masa tu semua senang. Sebab apa? Semua keluar zakat bagi-bagi sampai tak ada siapa nak timur pula dah. Macam tu. Sebab bila semua bagi senang. Ni misalnya Kodakut campur komut. Kodakut tu sikit ni, kodamut paling tahu ni. La ilaha illallah. Dah lah kodakut disuruh pula tu. Lah parah betul. Bagi, sahabat sekali lagi boleh bagi. Berapa lama dah duduk ke Taman Jojo ni? Dalam 20 tahun dah. 20 tahun.
Berapa ratus dah bagi dalam tabung surau Taman Jujur? Tanya balik. Tukar kabil. Tabung mana? Tabung pun tak tahu kenapa ya. Kojak lagi jalan. Buat tabung yang melokek tu. Dah, kita heboh kan. Tengah susah sekarang ni. Harga barang mahal. Ekonomi susah. Nak beli kopi ais pun mahal kan ni. RM2. Mujur lah dapat mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paling mahal sekali. Sebab apa? Dah lah kopi ais. Mangkuk lebar. Tu yang mahal tu. Nak. Sebab apa bila barang mahal habis macam tu, duit ni banyak tak cukup. Habis orang lain pun ada duit dia, tapi kenapa orang lain boleh lapang, kita lah jadi susah? Kenapa? Punca kita salah satu kodokut. Nabi dah ajar siapa nak murah rezeki ni saya bagi petua. Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. InsyaAllah murah rezeki. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau subuh tu subuh gajah lah, lupa kan. Kadang muka subuh gajah ni pukul 6 lebih ke 7 tu subuh gajah. Yang paling tahu subuh dinosaur. Dah pupus nah. 5 minit sebelum zuhur subuh, gila betul. Terperanjat imam siapa pula yang kunut tengah hari ni. Allahumma hdina fiman hadain. Lah aku berapa kunut ni? Kan ada lambek. Kan? Jadi itu pertama. Yang kedua, jangan tinggal sedekah subuh. Sedekah subuh ni paling senang. Orang perempuan mungkin pagi tak pergilah, subuh mungkin. Kan sebab dia nak siap sarapan laki lah, apalah macam-macam hal lah. Buat kat rumah tabung je ni. Pakai satu botol tu, letak ni tabung sedekah surau. Buat macam tu. Label lah, tabung sedekah surau. Tabung sedekah masjid. Contoh. Pagi azan semua Allahu Akbar, zap sebelum subuh ke dekat nak subuh tu zap masuk RM1. Niat ni nak bagi mana? Surau Taman Jujur. Ni nak bagi kat Masjid Sikamat contoh. Masuk kan. Tak sampai lagi kat surau, tapi pahala dah ada. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Bang, malam ni bang pergi surau kan? Pergi dengan ceramah Samsul Debat kan? Sebab malam tu lelaki datang, malam lain tak datang. Contoh lah. Ni abang ada ni duit sekian saya dah simpan dalam seminggu punya. Abang tolong masukkan kat tabung surau. Walau masuk tu lagi tak dapat pahala lain pula. Masa kita masukkan mula-mula tu dah kira pahala dah. Nampak? Jangan susah-susah. Sekarang lagi lah pula transfer online. Dah tahu dah tabung surau tu nombor akaun apa? Zerap sen RM1. RM1. Transfer online. Jangan golak tau. Sahabat-sahabat kita kan yang saya buat live ni, ada sahabat-sahabat kita daripada Singapura, daripada Leeds. Dia orang sumbang tabung, dia tulis 1.00 RM1. Dia punya description bukan sedekah, dia tulis doakan saya kaya dah. Bagi RM1. Nah, sebab kita jangan golak dulu, sebab mungkin orang tu kemampuannya tak besar. Tu sebab dia bagi RM1. Tak apa, tapi janganlah bila dah naik pangkat pun masih RM1. Bayar duit banyak RM1. Drama melotol-lotop RM1 ili. Contoh. Tahu betul dia ni. Tak, bukan dia, orang lain. Dia okey. Kan? Betul. Sebab apa sedekah subuh? Sebab bila kita sedekah haji subuh, malaikat catat amalan pertama gitu. Ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan sedekah, ya Allah. Maka Kau perluaskanlah seluas-luasnya rezeki untuknya pada hari ini, ya Allah. Itu sebab malam ni, termasuk sampai bawah kemah tu, malam ni tabung, make sure masuk duit. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Percaya cakap saya, malam ni kita keluar banyak, jangan risau. Allah janjikan gandaan pahala untuk kita. Kita lah masalah bagi yoko tu masalah tu. Kita tak yakin. Kita kena yakin dengan Allah. Dalam Quran dah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku akan lipat gandakan. Tapi kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Ya, jadi
Ha. Yo. Nak gerak sekarang? Kejap lah. Nak kan? Yalah. Dengan ini saya melancarkanlah tabung infak surau. Dah dia beri warna nak pergi tu, pergilah. Cepat. Jadi tu karung dah sampai. Nampak tu ada 2 orang wakil. Jalan. Keluarkan duit. Tak ada duit, tak apa. Bagi handphone tu. Handphone apa yang ada lah? Handphone, golang, rantai apa bagi. Beg duit apa yang ada lah bagilah. Jangan risau. Malam ni kita doa sesama. Murah rezeki insya-Allah. Besok pagi mana pertama dapat tahu. Mak alhamdulillah Alung dapat kerjanya. Jangan risau. Besok pagi beritahu Cik Zainuddin. Bang, betul lah bang. Rezeki murah betul paginya. Asah betul lah. Tak buat duit tak apa. Bagilah golang apa yang ada. Tak ada transfer online pun boleh. Tak apa. Ambil nombor akaun surau kan. Ya, nombor akaun surau. Ni ada penonton kita. Ada tak nombor akaun surau? Berapa nombor yang bagi saya nak sebut lah. Sebab kita yang secara live ni mungkin ada. Sebab kebiasaan ni akan ada. Yang sumbang secara online. Ada. Baiknya. Jadi kepada siapa yang berhasrat nak menyumbangkan secara online atas talian, bolehlah sumbang kepada akaun Surau Taman Jujur Bank Islam. Bank Islam di nombor akaun. Nanti bahagian komen tu tolong type sikit ya. 0501 2010 041758. Saya ulang balik. 0501 2010 041758. Ya. Jadi bagi banyak biar ada pecah rekod malam ni. Kan? Baru dia balik modal lauk yang sadap malam ni. Semua keluar belanja. Malam ni saya dipahamkan ada yang menyumbang lauk. Alhamdulillah, makasih banyak. Kan? Makasih banyak pada semua. Macam tu lah. Jangan fikir apa yang apa. Contoh kan? Kita nampak hand sanitizer kurang. Contoh kan? Kita boleh hand sanitizer susunan kat surau ni. Contoh makna kita sedekah kat orang. Letak kat senyah. Untuk meja penceramah letak satu. Ya. Sebab ada dogi kan nak salam ngak. Macam mana? Ya. Dah, mana lagi? Dah sampai luar dah. Kutip dah sampai luar dah. Dah, kirakan sikit. Kan kita umumkan berapa tu jumlah kutipan kita malam. Ya betul, kita kena umum. Biar dia tahu berapa kan? Ya. Jadi pada siapa yang tak buat duit tak apa, kita boleh transfer online. Baiklah. Sambung balik ceramah kita hari ini. Jadi bila tentang hidup berkasih sayang, saya kata tadi standard pertama ithar, iaitu biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Contoh balik ke rumah, sampai ke pintu pagar, tolong jiran, nangis anak jiran. Apa kena adik? Abang saya dah berapa hari tak balik, kita orang lapar. Kita lah baru bawa balik ayam tu, ayam goreng tu. Ayam goreng kek somban tu. Ayam goreng yang sadap. Ayam goreng, tahu tak ayam goreng? Kita tak boleh sebut, dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Jangan sebut jenama ayam goreng lah. Tu yang ada orang, yang patung orang tua yang beruban tu. Kasih mata lah, macam tu lah, macam tu. Kita tak boleh sebut jenama sebab dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Kalau dia nak kita sebut, sponsor lah bayar. Macam tu lah. Saya ramai nak mengalakkan korporat ni kan, macam tu. Dia kena sponsor. Lepas tu dia kata pun, nah lah dik, ambil lah dik ayamnya, kau makan lah, kesian lah cik tengok kau. Wahal yang nyuruh dia beli ayam tadi bini dia. Masuk dalam rumah tengok bini macam tu yang perempuan ni. Mana? Ayam mana? Suami pun jawab, kesian orang sebelah tu yang abang bagilah orang sebelah. Orang sebelah kesian. Ni tengok kan ayah jawab tu. Ayah. Jangan risau yang. Ayah siap yang. Jom kita makan kat luar. Tak apa. Macam tu lah. Utamakan orang lain dulu. Nampak tak? Budak tu tadi dah kesian pun lah. Nampak lapar betul dah. Menangis-nangis lapar. Nampak tak? Jangan risau. Allah bagi ganti. Lagi baik lagi. Jangan risau. Tu standard tu susah. Kita ada 6 biji kereta. Orang tu nak bersalin lah. Tolonglah bang. Orang rumah saya nak bersalin bang. Tolonglah bang. Tolonglah bang. Nak pinjam kereta bang satu. Boleh tak? Saya nak tanya. Dalam kereta-kereta tu banyak kereta tu. Kereta ada 6 biji kereta. Kereta nombor 1 ke kereta nombor 6? Kita pergi pinjam. Orang perempuan jawab. Kereta nombor 1. Kereta nombor 1 tu baru boli.
Paling lama kereta nombor 6. Saya nak tanya, kereta nombor 1 ke kereta nombor 6? Jawab. Nombor apa? Saya tanya betul-betul ni, ikhlas, biasa bagi kereta nombor 1 ke nombor 6 orang pinjam. Jawab. Nombor 6. Jawab, ramai jawab nombor 6. Jujur, bagus. Itulah perangai. Betul lah tu memang. Bukan cakap ibu-ibu aja, termasuk yang bercakap ni. Kita besok kita takkan bagi sampai tahap penyusah ni kita. Kita bagi yang tak mudarat kayak kita. Tu yang kita bagi. Kereta nombor 6 bagi kereta nombor 1 Camry Hybrid. Tak ada bunyi enjin tu. Kereta nombor 6 kereta Proton Sagai Dr. Mahathir rasmi ke Jambatan Pulau Pinang marin punya lama. Kereta ni bang kau pakai tapi ada pantang larang. Ada pantang larang pula, apa pantang kau nak start tu kau main-main sikit gear tu gam tu gear 1 tu. Parah pula. Yang kedua ni paling mustahak. Apa dia? Biasa break itu tak makan tapi kau doa lah insya-Allah langsung tak jadi pinjam. Ada kereta break tak makan bagi ke orang. Bagilah kereta yang baru boli tu. Tontu plastik pun tak buka lagi. Kau tumpah darah senang ada plastik. Nampak tak? Tak, kita menolong orang tak sampai tahap kita menyusahkan diri kita. Itu sebab selalu saya sebut. Kita tengok kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada satu contoh ikutan terbaik. Contoh ikutan terbaik. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir, siapa nak rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Hebatnya Nabi. Contoh kita nampak ada orang tolong makcik tu melintas jalan, baik betul budak tu. Jangan risau, Nabi lagi baik. Budak tu tolong makcik tu baik dengan dia pun baik dengan makcik tu. Tapi Nabi tolong, walaupun makcik tu ada sekali seorang makcik berbangsa Yahudi, Nabi tolong angkat barang dia, makcik bagi saya tolong makcik. Baiknya anak ni, anak daripada mana? Saya pada Mekah makcik. Pada Mekah, kau jaga-jaga. Nampalah makcik. Ke Mekah tu seorang budak nama Muhammad, jahat budak tu. Kau jangan baik dengan dia. Dikutuk Muhammad tu. Kalau kita dah lama terlepeh bakul tu dah. Dan tolong untung tu kita. Tapi Nabi senyum, Nabi angkat. Sampai ke rumah makcik itu letak mana makcik? Letak situ. Bila dah letak, makcik itu bagi upah. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Sayalah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam. Akhirnya satu Makkah tahu mengiktiraf akhlak Muhammad ni cukup baik. Kita nampak ada orang sedekah kek surau Taman Jujur, zab dia bagi 2,000. Dia bagi kek masjid 5,000. Banner masjid sampai 50 juta, 100 juta. Kita cakap baik ke tak baik? Baik tak? Jangan risau, Nabi lagi baik. Nabi bagi seluruh harta Nabi sampai Nabi tak ada apa-apa. Nabi bagi sampai Nabi tak ada apa-apa. Orang yang bagi 100 juta tak ada kosong akaunnya, berlambak lagi duit dalam tu. Maknanya Nabi lagi baik daripada orang tu. Macam mana pun Nabi lagi baik. Kan? Nabi sampaikan, Nabi risau. Ya Allah, apa nak buat ni? Tiba-tiba tengok dalam rumah masa Nabi tengah sakit tu, tengok ada lagi 7 dinar lagi. Kenapa masih ada 7 dinar ni? Lebih kurang 70 sen lah. Kenapa ada 70 sen dalam rumah ni? Macam tu lah lebih kurang. Pergi sedekah ke orang. Aku tak nak dipertanggungjawabkan setiap 1 dinar yang ada dalam rumah ni. Allah Ta'ala akan tanya aku. Nampak? Macam tu lah Nabi. Nabi bersusah kerana umat dia. Kita berlapar, bagi orang makan. Jangan risau, ada makanan lain ke rumah. Nabi bagi makanan, sampaikan Nabi ambil batu-batu tu, ikat lilit perut tu, nak tahan lapar demi umat dia. Tak ada yang sanggup macam tu. Tak ada. Tu sebab macam mana pun akhlak Nabi tetap yang baik. Sebab apa? Nabi bawa rahmat kepada seluruh alam. Nabi bawa rahmat, Nabi bawa kasih sayang pada semua. Makcik buta tadi yang makin hamun Nabi tadi, bila Saidina Abu Bakar bagi tahu dia bila suap, mana dia orang selalu suap aku tu.
Bila Sayyidina Abu Bakar beritahu sesungguhnya orang yang suapkan kamu itu telah pun wafat, meninggal dunia. Pada ketika itu menangis orang tua itu, mengucap dia masuk Islam dengan sebab kasih sayang Nabi. Itulah Nabi kita. Kan? Nabi apa yang Nabi tak kena? Kalau kita cakap kita tahu hidup aku teruk betul lah, kenapa aku macam ni? Nabi lagi tahu. Jangan bukan tak nak pergi semayang. Kanan pergi semayang kan, orang tong-tong tiba-tiba nampak muka kau kayak surau. Tagah ada itu kita tak datang surau. Apa pasal? Nabi semayang mari, Nabi sujud, bini Abu Jahal, bini Abu Lahab ambil isi perut unta, letak ke tongkok Nabi. Nabi berhenti semayang? Tak. Kita baru orang cakap kita dah sakit kepala, apa pasal? Pedulilah orang cakap. Yang penting kita pergi rumah Allah. Yang bercakap tu pun bangang. Tiba-tiba nampak, selama ni tak nampak pun. Kau ingat ni rumah kau, ni rumah Allah, faham? Cakap dia. Jadi kalau nampak orang datang, rakyat kan, seronok tengok kau datang tipah. Contoh, bukan nama sebenar. Seronok nampak kau datang, tapi lepas ni kan janganlah kau tak datang-datang pula, datanglah lagi. Kita seronok ada kawan-kawan. Macam tu lah cakap. Kan? Dia kalau datang surau ni tak ceramah, satu lagi sebab nak kenduri. Dia saya tanya, imam mana imam? Imam lah mana? Yang dia tanya imam lah tu. Tak, kau kocik hati imam. Ni lah imam. Tak, maaf lah ustaz, tak perasan dia. Pahal tu nak ajak kenduri. Kau macam mana lah kau tak perasan dan nak sama ni ke semayang mana? Sinilah. Apalah kau tak perasan lah. Dah imam pandang depan. Dah salah imam lah pandang depan. Gila betul orang ni. Dia baca penyanyi kan, dia menghadap penonton. Imam semua pandang depan, menghadap kiblat, kan? Tapi itulah dia. Kan? Jadi mana kata jangan sebab dia cakap-cakap orang, pedulilah cakap orang tu. Sebagai sunnah tak selesai. Balik persaudaraan dalam Islam. Yang pertama ithar, yang kedua standard yang paling rendah sekali, iaitu salamatus sadri, berlapang dada. Itu pun susah orang kita ni. Pening kepala lah. Salah sama debat lain kau panggil. Nampak jadi hal tu. Tak ada orang lain kau? Ada. Mesti ada. Panggil Ustaz Azim tak ya kono no. Semua tak betul. Panggil Ustaz Dan. Janganlah. Panggil ni pun salah. Komplain. Dia ada. Setiap taman ada wakil. Setiap karya ada wakil. Tak payah hati. Semua tak elok. Imam tak elok. Niat tak elok. Duit bukan tak ada. Ada, program tak ada. Jawab balik ke dia. Program ada, kau yang tak ada. Jawab macam tu. Dia komplain kau jawab datang ke tidak? Ada orang macam tu. Jadi pedulikanlah. Nak buat baik, buat ya. Selagi mana hayat di kandung badan, boleh buat baik, buat baik. Salamatus sadri, berlapang dada. Jangan ada perasaan tamak, jangan. Buang. Tu penyakit hati tu. Tamak, nampak kan buah kain dah berbungkus. Zap 3, nak dan penak ya, bawa balik. Tu bukan hak kita, jangan ambil. Jangan tamak, ambil yang kita punya saja. Hak kita yang kita ambil. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Saya dah sebut dah tadi, nak sombong dengan apa? Bini dia lawa, berapa lama lawa? Kejapnya hilang. Iya. Jadi orang lelaki jangan kecewa mana. Saya nampak masih lagi kecewa, nampak. Kan? Relax, sabar. Nampak kekecewaan masing-masing semenjak dapat tahu Mira Filzah kahwin. Relax, sabar. Dah dia bukan jodoh kan, nak buat macam mana? Sabarlah kan. Tapi berapa lama lawa? Sampai masa tak lawa. Yang lawa nak tengok ke hati. Oh, rumah kita lawa dah. Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin dan juga Aaron Aziz. Biarlah isteri kita tidak secantik Maya Karinil Laufa dan Fazura. Syukur sebab tutup lampu sama. Tutup lampu sama. Ingat Mira Filzah tu tutup lampu menyala muka Ando sama kau lap tak ada apa. Jadi syukur sudah. Syukur sudah. Jadi jangan kita sombong. Sombong dek baju baru, tompah baju kedai Cina bulan 1. Baju raya dia ni. Ini dan pakai ni. Buntang mata orang tengok. Siap ada logo SD lah tu Samsul Debat.
Contoh lah. Butang ni. Talatak. Hei, adalah bolang lah senian. Dia buatlah sebelah ni merah, sebelah ni kuning. Dah macam bendera apa. Ini pagi raya mesti orang Togo punya. Sekali PKP. So, bila nak pakai? Apa benda nak sombong-sombong? Betul tak? Tak payahlah nak sombong-sombong. Tak payah. Kan? Nak belagak dengan apa? Kan? Naik kereta. Belagak azab. Berhenti dia kat simpang 3 dah. Rumah tu bekitnya. Alah, minyak tak ada. Kereta godang, minyak kedokut dan nasi. Nasib baiklah ada budak tu naik basikal. Mecik saya tolong bawaan budak naik basikal tu. Tolong bawa sampai rumah. Nak sombong mak bo, tak ada apa kan? Tak ada apa sementara. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki tak habis-habis. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arab hasad punya teruk dalam Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki dua-dua pakai. Jangan dengki. Mak kata tuan guru yang juga sahabat saya, Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata apa? Salah satu tanda nak bagi tahu yang dengki dah ada dalam hati kita adalah bila sahabat-sahabat, saudara-saudara kita dapat kejayaan, kita tak rasa apa-apa. Makna dengki dah ada. Contoh dia dapat naik pangkat. Macam tu lah. Dia tak rasa apa. Makna dengki dah mula ada tu. Tapi kalau dia siap condemn, mana memang confirm dengki dah ada. Dengar-dengar anak PSR dapat 6A. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Dah orang nak dipukul kawan. Dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. La ilaha illallah. Dia beli kereta baru dengan tak apa dan mana dicuri duit tu. La ilaha illallah. Bini tu lawan, tak apa perangai tu kau tak tahu. Lawan biasa jahat. La ilaha illallah. Aduh yo. Apa salah dengar anak PSA dapat 6A, alhamdulillah. Ada juga anak-anak kat Taman Jujur ni yang pandai. Kan senang. Dengar dia naik pangkat, alhamdulillah. Besok apa-apa nak minta tolong, senang kita cakap dengan dia. Nak. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya kok. Sedap kita. Untung dapat tumpang, tak payah bayar bulan, tak payah servis. Dia bayar semua. Kita naik ya hotel. Kan senang. Macam tu dia fikir. Dengar-dengar haji tu lah. Haji tu lah yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Tengok, kena golak tak? Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni? Wah, perempuan tu pula. Kau tak dengar habis cerita ni? Bini dia umur 25. Ya kau. Yang nak nampak? 85 dapat 25. Tak buntang untuk kawan tu. Tapi yang baik cakap apa? Alhamdulillah dapat dia bini yang tagak-tagak, boleh jaga dia. Jangan elok macam tu. Yang dongki tu malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cuba elok sikit cakap. Nampak yang kau marah mana orang tu kahwin. Caya kau tak pasti benar. Tanya budak perempuan tu. Dek nak tanya sikit ni. Apa kau gamar benar dengan Abang Haji tu? Umur dah banyak kau gamar nak dia. Macam mana saya nak cakap ayat macam Mira Filzah nak cakap. Dia pertama dia memahami. Memahami untuk tu. Dia kuat gurau. Tak boring lah dengan dia. Kelakar. Kan? Tanggungjawab. Dan setiap kali saya marah dia kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak tak terangah. Nak balas apa? Contoh lah. Tapi bukan orang sini no. Orang sini elok. Ni orang tempat lain. Orang tempat lain cakap ni. Kan? Jadi cuba kita elok-elok. Buang dongki-dongki ni. Jangan. Tak elok. Buang dongki. Siapa yang boleh buang perasaan tamak? Dia buang perasaan sombong. Dia buang perasaan dongki. Bokoruh tidur. Leno tidur. Tak ada fikir nak buat jahat dengan orang tu. Apa dah hal? Senang hidup Orang dulu semua susah. Tapi kenapa senang hati Sebab dia tak ada sibuk dengan hal orang, tak ada lantak ni lah. Dengar dia pakai kereta besar, biarlah deh. Joki dia. Dah selesai. Tak ada cakap apa boleh dah.
Dengar-dengar kan, dengar-dengar dia kena tangkap basah. Kau ni memandai ya. Jangan tak baik ni. Mana-mana ni fitnah-fitnah ni, gosip-gosip ni jangan sebut. Itu semua hal kita ni, jaga hal kita, jangan sibuk cakap hal orang. Tahu marah dia. Nampak? Dan dengar-dengar kan anak kena tangkap. Kau ni janganlah, cukup-cukup lah bawa cerita pasal orang. Baik dosa ya. Nampak? Nampak? Jangan. Mengumpat jangan. Samsul debat lambat. Mengumpat. Mak tu aduh ya nak ngumpet orang. Ada ke tak? Ada sekali tu saya ceramah dekat satu masjid di Ijuk. Saya memang sampai tu, saya naik Azhar tu, saya tak adalah terus masuk kat parking berceramah. Saya parking kat parking biasa, saya tengok orang dah azan, saya tak masuk lagi. Orang qamat ni, dia orang dah masuk sah, baru saya masuk belakang sekali. Senang saya nak jamak isyak dengan maghrib. Dah habis saya jamak isyak, pakcik kat sebelah tu boleh tegur saya. Penceramah belum sampai lagi tu. Dah saya comel dan salah masjid ke apa? Saya tanya siapa penceramah pakcik? Samsul debat ni. Sudah dia tak kenal saya siapa. Agak tengok depan-depan lain kan lah. Saya baru nak cakap saya lah Samsul debat, dia tambah tak sampai saya botol, dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni lambat sampai lah. Ngantap betul. Langsung diam dia betul kulat-kulat parah. Macam mana pula dia nak botol pakcik ni. Saya diam lah, tak lama tu JK Masjid nampak kan. Tuan, tuan, kita nak mula dah. Saya pun salam pakcik tu, pakcik. Maksudnya sebelum PKP lah cik. Saya mula dulu, dia pun pandang tu. Nang saya sampai kat meja ni kan, nak duduk macam apa, saya pandang pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Malu dah kan. Iyalah siap. Saya tak ada hal tu, saya okey lah, tak ada masalah. Keciknya hal. Apa dah? Kan? Kita jangan pening-pening kepala. Dalam hidup kita ni jangan tamak, jangan dengki, jangan sombong. Manusia selalu sebut 3 perkara, tapi buat 3 perkara. Pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah, tapi gambar baik mana yang Allah tak suka. 2, manusia selalu sebut yang rezeki datang daripada Allah, tapi bila diuji sikit, mula mengelupa. Apa nak buat ni? Matilah kita. Sabar, rezeki Allah bagi. Tak ada hal sana. Ni bukti malam ni saya ceramah Taman Jujur. Ada ke? Dengarlah cakap orang tu, Samsul debat dia tak nak datang surau kita dah. Kita bayar murah. Siapa ingat? Ajaklah dulu baru tahu. Sampai tahun fikir nak ajak balik. Parah pun tu. InsyaAllah saya datang. Kono jadualan saya datang. Saya dah khabar nak main. Kalau tak nak berebut kuliah subuh. InsyaAllah tak ada berebut tu. Saya datang lah. Tu kadang-kadang jadual ni penuh kan. Nak pagi maghrib ni kadang penuh. Kan? Ni besok mana negara negari saya pergi pula. Hari tu habis Terengganu, pada Terengganu ikutlah jalan macam Kenyir, Cameron, turun ceramah ke Ipoh, habis ke Ipoh ceramahlah ke Kuala Selangor. Pergi Kuala Selangor, tunggu bila sekali tengok, hujung minggu ni Taman Jujur, alhamdulillah ada juga tompek doket. Iya. Besok Kuala Lumpur, TV Hijrah rakaman terbaru. Jangan lupa ya, besok. Malam ni lah. Tadi tengok tak? Tak tengok lah. Tak sampai tengok dah. Itulah rakaman program terbaru. Counter Netizen yang terbaru. Terima kasihlah semua. Sebab saya yang menyokong saya ni kebanyakannya untuk tua. Tak ada yang muda tu. Semua yang dah bebas berseret jalanan itu yang suka kat saya tu. Yang muda-muda kurang benar yang muda. Adalah sekali kat Politeknik tu Samsul Demat kan, ada orang yang muda. Mak saya minat betul. Mak dia minat kan dia tu. Kan. Tapi tak apalah tu, tak ada hal, tak ada keciknya hal. Sebab orang tu tua yang ramah tengok ceramah saya ni, semua doakan saya. Terima kasih lah banyak. Alhamdulillah, rating Counter Netizen kat TV Hijrah tu paling tinggi dalam sejarah. 174 juta penonton. Alhamdulillah, terima kasih lah banyak. Kan? Tapi itulah sokongan ni dia dengan izin Allah jugalah kan. Jadi kita ni satu ya, jangan kita pening-pening kepala. Lepas itu jangan orang cakap orang. Ngumpet orang cakap Samsul Debat kan tak ada 5,000 kan, memang dia tak datang. Tengok tu ayat ya. Mandai. Memang, tapi kalau bagi saya ambil, memang saya ambil. Tak ada saya tolak ada. RM50 pun saya datang. Itulah sekali tak datang dah lepas tu. RM50 pergi atas. Tak adalah saja ya, mana ada. Tak ada. Okey ya, RM50 pun datang. Okey. Mandor. Bukan golek embai. Sama nak. Nunggu bukit embai. Memang jujur ni. Jauh nak. Ya. Tu yang saya tak faham tu bila ada penceramah sampai dengan letak RM10,000, RM15,000. Gila betul penceramah ni. Ada.
Oh tak ada 5,000 tak datang. Ada orang tanya berapa nak bayar ni ustaz? 5,000 tak boleh kurang. Ada macam tu tu. Nak menega ke apa? Oh, tu perangai. Adalah, saya tak payah sebut lah nama. Tuan-tuan dan perempuan pun mungkin tahulah macam tu lah. Doa lah mudah-mudahan dia berubah. Adalah tu saya cakap, alah penyanyi you all boleh bayar mahal, kenapa pecamah tak boleh? Macam tu lah cakap Penyanyi siapa penaja dia? Lain. Pencamah pakai duit surau. Tengok tabung pun tak ada, pakai karung tu. Tengok tadi. Punya susah surau ni nak cakap apa? Kan? Tak dicontoh. Kan? Nak nunjuk kan. Ini dengan tahap tu kau nak minta mahal. Tak payah. Jangan sebab duit kau tak datang. Apa perangai kau ni? Jadi fitnah ke agama tu nak. Ya datang lah. Adakah kau ceramah tu 5,000 tu ceramah keluar omeh kau mulut kau tu? Ada pun. Hal baca tu kitab hadis 40 tu. Macam mana Nabi sebut? Ompek golongan orang yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Apa dia? Pertama, orang yang menuntut ilmu kerana ingin bertanding dengan orang yang handal, nak tengok siapa lagi handal. Orang tu dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepadanya sebab dia nak orang hormat dia. Pandang dia. Hormat kat dia. Pun dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu kerana ingin mencapai kekayaan dunia. Dilaknat oleh Allah. Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama tak pandai. Itu lagi tahu. Dalam grup WhatsApp tu nak tunjuk dia paling pandai sekali dalam grup tu. Dia copy lah hadisnya, ayatnya. Wah, ambil kat Google. Faham tak? Jadi tu jaga-jagalah tu sebab. Jangan sebab duit. Jangan payah. Tak payah dah. Iyo tuan-tuan puan sekalian. Tak ke mana pun. Duit tu memang suruh habis. Nak banyak duit sedekah lah. Percaya cakap saya. Malam ni orang sedekah tengok. Besok tunggu berita gembira esok. Yakin. Betul. Saya dulu pernah peristiwa, saya pernah share. 2 tahun lepas. Saya niat, saya nak sedekah, nak bantu. Saya cakap masa sebelum ni lah. Sebelum ni saya pergi dengan mak, saya pergi umrah dengan mak saya. Saya cakap, mak, nanti seorang ingat kan, nak belanja lah, bawa ahli keluarga kita mana yang susah-susah tu bawa pergi umrah. Nak sedekah ni. Mak saya cakap masa tu, masa lepas makan tu mak saya cakap, kau jaga ni, kau kat Madinah ni, kau yang main-main, kau cakap ni, kau kena buat ni. Yalah, cakap sama nak buat lah. Sampailah 2 tahun lepas kan, 3 tahun lepas. Saya ingat 2 tahun lepas kot. Saya cek sudahnya, saya pun semak ahli keluarga saya nak bawa. Baru dapat buat lah 2 tahun lepas. Sekali kira kan, kira lah 5 boleh orang. Monung 5 boleh orang buat pergi umrah. Kira monung lah. Tapi teringat awak selalu cakap dalam ceramah, sedekah tak pernah memiskinkan orang. Jadi itu ujian untuk kita buat. Saya pun buat lah, bayarlah. 2 yang monung itu. Pertama buku akaun tu, kedua saya. Monung. Kita orang mengaku ni. Bayangkanlah kalau seorang 8,000 lebih lah, kat 9,000. Kalilah 5 boleh. Salah kira lah. Macam tu lah lebih kurang. Kira lah. Monung. Tapi bila sampai, sebab ada saudara mara saya bawa ni, ada yang dah muflis pun ada, kena buat rayuan untuk dapat pelepasan pergi umrah. Yang seorang tu kena adalah anak-anak dia tolong pula bagi. Alhamdulillah. Kan? Bagi duit belanja semua. Sampai di tanah suci, bila saya tengok ahli keluarga saya tu ada yang susah tu, yang jojak kaki yang kat tanah suci tu, meniti air mata, menangis sebab sampai ke sana. Masa tu hilang rasa duit saya habis tadi. Tak ada rasa apa. Logok lapang rasa hati. Lepas 3 bulan bila balik ya ke Malaysia, lepas 3 bulan lepas tu, dengan izin Allah, Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak adalah cakap mujur balik modal, tak ada. Masa tu fikir, siapa lagi aku nak tolong ni? Macam tu fikir. Tapi jangan angkat tangan lah, ni contoh. Angkat tangan. Jadi makna kata boleh sedekah, boleh tolong orang, tolong. Betul saya cakap. Banyak dah bukti. Saya tengok, kadang kita rasa borek 100 kan. Cuba sekali bagi 100, tengok apa Allah balik kat kita. Kita nak kaya, tapi kedokut modal tak nak keluar, tu masalah tu. Kenapa lah aku tak kaya? Kenapa aku tak kaya? Ya sedekah RM1. Yang seorang tu lagi lah 50 sen. Kolong kung punya. Kung. Dia lah tu kan.
Kalau 50 sen dia tak bagi. Jangan risau. Tu sebab orang tua dulu kan, dia rajin sedekah tu. Orang tua dulu. Kalau kita tengok kan, kedui kendara kan, mana yang datang belenggang cakap? Mana ada? Orang tua dulu kemah, mana ada chance sekarang pasang siap punya tu? Mana ada dulu cari buluh. Saya sampai lah merasa kecil masa tadi kalau ingat lah. Buluh tu jadi tempat duduk, buluh tu jadi kemah, buluh tu tempat susun lauk. Dulu. Kan? Ingat lagi, orang sampai tak tidur mau rabuh tolor sampai pagi. Sekarang semua ada mau rabuh tolor. Lepas tu kan dia balut dengan tisu ataupun dia stapler dengan yang tu yang kertas kilat tu. Lepas tu kan tak sabar nak balik rumah buka kotak tolor tu tak. Hui cair. Bu kicap cap makan seram. Hanya mulut tak sadap. Sekarang mana ada kain nilai 3 bagi. Ya itulah kain sapu tangan tu. Orang tua dulu kepantangan bagi kain tu. Buat menyapu si air mata. Kan? Jangan bagi kain dulu. Sekarang tak ada. Mana ada bagi tolong? Ada candies corner. Nyampah lah dah. Kan? Yo. Dulu orang datang mana ada belenggang? Bawa tolong, bawa susu, bawa minyak, bawa topung, bawa gula, apa ada bagi. Botik, kepaya, bawa. Kepaya pula. Betik. Kau tak faham. Bawa botik, bawa yang ada nio ni, kelapa. Nio pula. Yang ada nio, buat nio. Yang ada cemponak, buat cemponak. Bagi sedekah kat tuan rumah. Jadi tuan rumah bila habis kenduri dia tak manung tengok kat dapur banyak lagi barang dapur. Dia boleh masak untuk keluarga dia. Tu dia. Sebab Allah janjikan 3 perkara untuk orang yang rajin sedekah. 4 perkara, bukan 3, 4 perkara. Pertama, Allah akan memberikan kekayaan hati walaupun miskin rasa kaya. Ada yang nak bagi orang. Yang kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Tengok ramai ayah anda bonda yang panjang umur. Salah satu sebabnya rajin sedekah pada dulu. Ada nak sedekah, cucu-cucu tak pernah tak bagi duit raya. 2 sen lah, RM1 lah bagi. Betul tak? Ayo, panjang umur. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki suami naik pangkat, isteri subur, beranak setiap tahun. La ilaha illallah. Joki tu. Peh dia. Assalamualaikum, salam, jadi. Bagi salam, nyaon, jadilah. Ngandunglah dia. Alhamdulillah. Joki. Jangan main-main. Ada orang 10 tahun, 20 tahun kahwin, cuba dapat anak. Kan? Tapi rezeki. Tapi mana yang belum, jangan kecewa. Jangan kecewa sebab Allah belum sampaikan rezeki kita, itu saja. Dia rezeki ni bila kita doa minta dengan Allah, pertama Allah akan makbulkan macam yang kita minta. Kedua, Allah tak makbulkan macam kita minta tapi Allah bagi lagi baik lagi. Ataupun yang ketiga, Allah tak bagi atas dunia, akhirat Allah bagi. Jadi tak usah susah hati. Sangka baik dengan Allah. Kadang bagi rezeki apa? Rezeki suami penyayang, balik menyanyi-nyanyi romantik. Wahai isteriku yang kukasihi. Payah nak cari tu. Itu biasa dalam drama Aku 7 kan? Kita orang perempuan ni ramai tengok drama Aku 7 tapi dia tak buat macam dalam drama tu. Buatlah. Saya tak tengok lah. Apa tajuk apa? 7 hari mencintaiku 2. Macam tu lah. Saya tak tengok. Tapi asal jahat dia Mak Leha tu dengar macam tu lah. Tapi saya tak tengok lah. Saya tahulah macam tu lah. Tapi cerita tu dah habis. Dia sambung dengan pengantin satu malam kan. Saya dengar macam tu lah. Tajuk macam tu lah. Saya tak tengok dah. Saya tak tengok. Tapi betul lah cerita lah. Tapi percaya dekat emak tu kan. Oh sah betul lah kan. Cerita tu lah. Saya tak tengok. Saya tak tahu. Saya dengar macam tu lah. Tapi itu ada lagi tak cerita tu? Masih lagi ke? Dah habis dah. Makna waktu lah. Tengok lah. Sabar lah. Saya saja cuba tadi tu. Saja ya. Tapi itulah dia. Kan? Cuba kita nampak. Rezeki. Suami yang romantik. Rezeki. Isteri pandai masak. Ya Allah lempar-lempar jadi.
Empat tolong jadi ayam gila betul. Usahan dah. Dia tahu laki gama makan lauk telur, dia goreng lah telur tu. Pagi telur mata kabau. Tengah hari telur dadah. Malam telur masak kicap telur, so telur. Naik hanyir mulut laki tu malam. Ya Allahu Akbar. Tapi tak apalah, joki. Nampak rezeki anak pandai, ya Allah. Anak dan dah konvo, ya Allah. Menitih hai mata bang, anak kita dah konvo bang. Suami pula malih nak abang melayan bini. Kau tak payahlah nak nangis sini. Abang tak gembira ke anak kita konvo? Kok yo pun ni konvo tadika. Kan? Mengado betul kan? Bukan apa. Sekarang ni konvo tadika pun ada konvo. Kan? Amat itu sedih sebab tengok anak itu boleh buat persembahan dalam malam konvo tu dengan tahap kat rumah tak ada orang cakap. Dia boleh ikut disiplin ni cikgu aja. Nampak rezeki, kan? Jadi kalau kita ikut, saya nak pesan satu perkara. Saya pesan berdasarkan apa yang Nabi sampaikan. Nabi pesan ta'dibu auladukum bis salasati asya. Tolong ambil. Adabkanlah, didiklah. Didik dengan adab. Maksud Nabi sebut ta'dibu tu. Ta'dibu tu bahasa perkataan adab. Adabkanlah anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Bis salasati asya, tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Nak ajar anak sayang Nabi, kita kenalah sayang Nabi dulu. Sayang Nabi dengan cara apa? Pertama, selalu sebut nama Nabi. Dan yang kedua, selalulah kita mengamalkan sunnah Nabi. Sebut nama Nabi itu selawat. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Hiduplah yang senang-senang. Minum air masak, ni sunnah Nabi. Contoh, Bismillah. Tapi kena tahu sunnah Nabi macam mana. Ni saya nak tunjuk contoh ya. Bagi faham. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali paling tidak. 3 togok. Dapat pahala sunnah. Ya, 3 togok tau. Tapi kalau kita minum macam ni, tu tak apa pada sunnah dah, tapi puas hati dan haus kata kan, contohlah kan. Nabi kena tahulah mana hidupkan, sebab Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Esok hari Isnin puasa sunat. Nabi paling suka hari Isnin sebab Nabi kata hari Isnin hari kelahiran aku. Nampak? Kita dah buat Khamis mungkin payahlah, banyak kerja bersiang sampai malam kan, nak buat Isnin. Ya, puasa. Apa lagi makan buah kurma pun sunnah Nabi. Senyum sunnah Nabi. Kan susah pun. Yang kedua, bihubbi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi. Makna kat rumah kena ada buku sirah, kisah Nabi, kisah anak-anak Nabi, isteri-isteri Nabi. Kita kena tahu lah. Dan yang ketiganya, biqiraatil Quran, dengan membaca ayat suci Al-Quran. Baca Quran. Bezakan rumah kamu dengan kuburan, Nabi kata. Bezakan rumah kita dengan kubur. Hari tu PKP baru kita tahu langit tinggi rendah. Barulah sadar semayang kat rumah, baru sadar sejadah ada berapa helai ada rumah. Barulah suami-suami tahu rupa dalam Quran tu banyak lagi surah lain daripada surah Al-Ikhlas. Itu surah yang ditutuh daripada mula kahwin sampai sekarang. Kemain Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri kat belakang, suamiku. Sampai surah Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Inna a'tainakal kausar. Anak kat belakang, dah agak dah. Anak tahu dah surah apa baca. Agak awak tu. Tak apalah, janji ada kan. Tak apalah.
Hari tu ada PKP tanya tu, garang, kami garang. Ustaz, boleh tak Ustaz? Suami saya tu kan, baca Fatihah pun tak betul. Macam mana saya duduk belakang dia? Itulah, suruhlah suami tu belajar. Cakap dia lah, abang kau nak belajar abang. Macam tu. Orang perempuan jangan garang dengan suami, boleh tak? Abang jadi imam. Abang tak pandai kita belajar sesama. Macam tu lah. Ini kemen garang. Abang, jadi imam. Abang tak pandai, pakai telokong duduk belakang. Apa hal? Apa tahu pula jantan tu pakai telokong. Pakai telokong terjuntai janggut ni. La ilaha illallah. Iyo. Jangan kasar-kasar. Kadang orang perempuan kena ingat tu, perempuan senang masuk syurga tu sebab kadang suami dia menguji isteri tu. Kadang isteri dah banyak masak ni, macam-macam masak dah. Dia tetap tanya bono yang tak ada. Macam-macam yang masak hari ni. Telur dadah tak ada kau. Kawan tu dah ponik dah duduk dah kat meja ni. Dia tanya telur dadah tak ada kau. Yang marah tu macam binatang masak dah. Tolo. Langsung dia tak abang tanya ya semakan. Ada agak yang cakap lembut tapi maksud kasar. Yang telur dadah tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? La ilaha illallah. Tak, telur mentokabau dah ada. Telur rebus pun ada. Telur dadah kat tanya Apa salah kalau tanya? Yang telur dadah tak ada ke? Abang nak telur Kejap Bila isteri tu bangun langsung suami tu pegang tangan. Abang, lepaslah rumah. Yang suami nak, yang abang tanya je. Kalau tak ada tak apa, duduklah. Abang, bukan lama pun, 2 minit je. Macam tu. Yang suami tanya, yang apalah maknanya 2 minit ni kalau yang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan tu muntah belilah. Tak terdayu tu. Tak biasa tengok. Dia tak biasa tengok. Kan, jadi boleh cubalah. Kau tak biasa buat, bolehlah cuba buat. Manalah tahu kau mau nak dialog kan. Jadi mak dia kata, elok-elok cakap. Kadang-kadang kita yang dah tua ni makin tua makin galak gaduh. Kenapa? Jangan. Makin tua kena makin intim. Pagi-pagi tu kan lepas subuh tu kan, suami bawa motor, jom kita pergi minum dulu. Minum sesama. Roti canai tu bersilang suapnya. Ini suami pun nak rapat ni, paha dah rokek ni. Allah marah lelaki. Eden gindu kat kau, nak mampu hantu ni. Jangan. Jangan macam tu. Bergurau senda, anak-anak semua dah pergi ke Lumpur. Dah kerja dari rumah masing-masing. Bergurau lah. Main kerja-kerja dalam rumah. Nabi dulu main kerja-kerja dengan isteri Nabi. Dalam rumah jangan kek luar. Kan orang nampak, pula kono dalam rumah tak apa. Jangan main nyuruh. Menyuruh 7 hari tak jumpa. Main kerja-kerja. Bergurau, usik sana, cuit sini. Lepas 2-3 bulan, telefon. Long, panggil dia beradik balik Taman Jujur. Pahal nak? Ada bono nak bincang. Pahal lah bah. Awak cakap, malu lah bang nak cakap. Macam ni lah, mak kau mengandung. Mengandung dengan mak lah kacau tu. Macam mana nak buat ni? Manalah tahu. Hilang timar haban seorang. Mana pai apa tu? Dia mabuk lah, hilang mabuk dia sana. Mana nak tahu ni contoh yo. Kan? Jadi tak apa dah. Jadi saya rasa cukup lah tu, dah pukul 9 dah. Tak puas kan? Tapi itulah dia. Jadi dalam hal ini, dalam hidup berkasih sayang, kita tautkan hubungan silaturahim. Sebab apa? Saya nak tutup dengan satu hadis saya nak share dengan semua. Bab silaturahim. Silaturahim ni satu benda yang baik sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tolong jaga. Itu sebab saya suruh datang surau. Yang sudah-sudahlah, yang dulu-dululah. Nak pula pasal politik, tolonglah. Taman Jujur ni bukan bangsawan lah. Bergaduh dia politik langsung terpecah lagi. Buat apa? Tak payahlah. Sok politik, sok time-time belakangnya kau pangkah bona lah. Tak usah nak gaduh-gaduh. Tak nak gaduh-gaduh. Cukup-cukup lah. Berpecah sana, berpecah sini. Yang rugi siapa? Kita juga. Tak payah gaduh. So pelanggannya tu pangkah. Siapa menang, biar dia mentadbir. Yang kalah nak buat macam mana? Timur. Jadi kita ni dalam ukhuwah Islamiah nak kena jaga. Silaturahim ni paling baik sekali sebab Allah letakkan sifat rahim dalam perhubungan. Akhirat besok bila kita bergaduh dengan orang,
Rahim ni akan bersuara bagi tahu siapa yang tak nak baik sebenarnya. Jangan main-main. Dua perkara paling susah dalam perhubungan. Pertama, minta maaf, dan kedua, memaafkan. Tetapi mulia di sisi Allah. Minta maaf dan memaafkan mulia di sisi Allah, tapi borek nak buat. Jangan kita memutuskan silaturahim. Kau dengan aku tak ada apa-apa lagi, kau tolong jangan datang tempat aku lagi dah. Jangan kau lalu depan rumah aku. Dah lah, itu satu-satu jalan nak keluar ke daripada Taman Jujur. Dia tak bagi pula lalu situ. Gila betul orang tu. Dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi jangan. Orang yang memutuskan silaturahim, pertama, amal ibadah dia Allah tak terima, doa dia tergantung, malahan dia akan dapat bala dan musibah masa hidupnya. Itu sebab jaga-jaga. Daripada kita bercakap, bergaduh dengan orang, lebih baik kita baik-baik dengan orang, lagi senang. Kita pun tak ada musuh, tak ada apa. Kisah seorang sahabat, dia masuk dalam pintu Masjid Nabawi, Nabi sebut dia tu ahli syurga. Hari lain tersompak lelaki yang sama, dia ni ahli syurga, Nabi sebut. Jumpa lagi hari lain, dia ni ahli syurga. Sahabat-sahabat semua tanya dia, apa ni, ringkas cerita lah. Masing-masing tak tahu apa sebabnya, apa amalan ni. Bila tengok amalan sama ya, semayang macam biasa, tidur macam biasa. Apa yang lebih lalah bila tanya apa amalan ini buat, dia tak terlupa buat 3 perkara sebelum tidur. Yang pertama, sebelum tidur dia maafkan semua orang. Yang kedua, sebelum tidur dia niat kalau dia hidup lagi esok, dia nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, dia kalau kata dia hidup lagi esok, dia niat dia tak nak dengki dengan semua orang. 3 ni niat saja, dia dikatakan sebagai ahli syurga. Jadi kan elok kalau kita niat yang baik-baik, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jadi rasa cukup sekat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah dia lain kesempatan bolehlah panggil lagi, insyaAllah. Tak jauh pun, insyaAllah. Kita cubalah arrangekan, kan? Memang bukannya Zainuddin Ninah saja ambil panggil, tak. Sebenarnya memang jadual saya padat sikit. Memang setiap hari, hampir setiap hari saya adalah program kat luar. Jadi insya-Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Dapat tengok dokek-dokek tak? Saya tahu tadi saya maafkan orang yang mengumpet saya tadi, saya maafkan. Tadi ada orang cakap tinggi pula dia kan, tu saya maafkan. Saya maaf. Yang seorang yang dalam TV nampak gomok, kau hajar betul. Itu pun saya maafkan, tak ada masalah. Itu pun saya maaf, tak ada masalah. Dalam TV nampak tua, tu seorang lagi. Itu pun saya maafkan, tak ada masalah tu. TV ni memang macam tu. Yang kocik nampak besar, yang muda nampak tua, tu biasa. Kan? Jadi apa-apa pun sungguh-sungguhnya kita doa yang terbaik, jaga hubungan silaturahim antara kita. Kan, mudah-mudahan dengan silaturahim, kan Nabi sebut dalam satu diskusi, barang siapa yang menghubungkan dengannya, maka aku akan menghubungkan dengannya. Maknanya siapa yang berhubungan satu dengan lain baik dengan orang, maka Allah akan baik dengan dia. Kan, jadi jaga hubungan kita satu dengan yang lain. Aku hidup seorang senang, aku tak susahkan orang. Jangan. Kita kena campur dengan orang, bercampur dengan orang, kan? Kita kena bersilaturahim dengan orang. Jadi itu saja pada saya, cuma sedikit maklumat.